Assalamualaikum dan selamat pagi para penonton sekalian. MHI kembali lagi 4 November 2022 bersama Dirina Hazrina dan saya Naz Rahman menceriakan Jumaat pagi penuh barakah ini, insya-Allah. Insya-Allah. Dan pastinya kita juga mengharapkan agar perjalanan ataupun perancangan anda sepanjang satu hari ini baik-baik sahaja. Amin. Semuanya dapat dilakukan dengan sempurna. Tapi kalau ada perancangan nak dilakukan di luar, kita tengok cuaca untuk hari ini. Terus masuk-masuk terus tak ada mukadimah, terus kita masuk cuaca hari ini. Ya, betul. Sebab kadang-kadang kita perlu tahu juga nak pergi ke mana-mana ni kena tengoklah juga keadaan sekeliling cuacanya bagaimana. Kalau setakat sekarang ini cuaca semasa boleh dikatakan di bandar-bandar besar di seluruh Malaysia cuacanya baik-baik sahaja. Baik-baik sahaja. Apa yang kita lihat di sini dari Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, Kanga dan Petaling Jaya semuanya alhamdulillah. Dan juga Kuala Pilah. Dan kalau kita lihat pula dia tak nak pergi pula. Kalau kita lihat di pantai timur, di kawasan Kuala Terengganu dan di utara Bayan Lepas Ekro, petang dan hingga ke malam dijangkakan hujan. Dan itu saja setakat ini, tapi amaran ribut petir pula hanya dijangka sehingga sehingga 9 pagi. Jadi insya-Allah semuanya selamat. Kepada anda yang mungkin berada sedang menonton kita di Facebook, tinggalkanlah pesan masih hujan ke di kawasan-kawasan pantai timur di sini dan juga di selatan di Johor. Ya, ini sedikitlah gambaran kita berikan keadaan cuaca untuk memudahkan perjalanan anda, urusan anda pada hari ini. Dan pastinya di Malaysia hari ini juga pagi ni kita nak bawakan pelbagai perkongsian yang menarik. 1 jam ini tentunya memberi manfaat, memberi juga pengetahuan untuk kita. Bukan sahaja untuk saya dan juga Nas lah, tapi untuk penonton Malaysia hari ini yang terus setia bersama kami sama ni. Saya nak tanya, dengar ura-ura Rina nak beli kereta baru. Alamak, pecah rahsia lah pula. Tapi saya nak beli kereta. Cuma saya tak tahu nak beli kereta baru ke nak beli kereta terpakai. Itulah persoalan rakyat Malaysia di luar sana, terutamanya bila kita mengetahui tahun depan ni dijangkakan ekonomi akan meleset sedikit. Jadi adakah kita harus beli kereta terpakai ataupun kereta yang baru? Kita kena ikut keperluan dan bukan kemahuan. Tak apa, Nas, jangan risau. Oh, jangan risau. Ada penyelesaiannya sekejap lagi. Ya ke? Kita nak bawakan perkongsian soal wang hari ini menyentuh kereta baru atau kereta terpakai. Sebab dalam keadaan seperti yang Nas sebut sebentar tadi, anda tentu pening kepala, tentu dalam dilema. InsyaAllah kita bawakan penyelesaiannya sekejap saja lagi. Betul. Kita juga akan berikan anda pecahan. Kalau kita beli kereta ni, kita mesti kiranya duit. Jadi macam mana pecahan dia? Apakah deposit yang harus diletakkan? Berapa yang harus kita carumkan daripada gaji bulanan kita setiap bulan untuk pembayaran kereta? Semuanya kita akan huraikan di sini, insya-Allah. Baik, seterusnya sebelum kita nak mula berbincang tentang topik soal wang ini, kami juga nak bawakan pemerhatian seluruh rakyat Malaysia tentang situasi yang saya percaya sudah pun tular sebelum ini. Anda sudah pun menyaksikan videonya. Saya percaya mengundang sebab dan kehibaan dalam kalangan masyarakat Malaysia berkenaan satu insiden yang berlaku mengakibatkan kehilangan nyawa seorang isteri. Apa kata kita lihat bingkisan yang kita kumpulkan buat anda? Silakan. Sedaya upaya cuba menyelamatkan isteri yang tersepit dalam kenderaan, namun usaha itu gagal selepas tangki minyak kereta tiba-tiba meletup. 15 Oktober 2022, peristiwa hitam yang pastinya meninggalkan kesan yang mendalam buat Rizwan Jamil tatkala kehilangan isteri tercinta. Kenderaan milik Rizwan terbakar di kilometer 45.7, Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan di Kulai, mengorbankan nyawa isterinya. Tragis. Rakaman berdurasi 1 minit 30 saat itu turut mengundang simpati warganet setelah tular di semua saluran media sosial. Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Renggam, Muhammad Fauzi Muhammad Nur, mengesahkan wanita yang maut dalam kemalangan ngeri itu merupakan penumpang yang ditemui tersepit dan rentung di dalam kereta dinaikinya. Setibanya di lokasi kejadian, didapati sebuah lori terbakar 70%, manakala kereta sedan terbakar sebanyak 90% akibat kemalangan.
Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Melihat pemergian isteri di depan mata merupakan memori pahit dalam menjalani ujian kehidupan. Hanya berbekal doa yang menyusul, moga ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Insiden tersebut walaupun telah berlaku lebih kurang dalam 3 minggu yang lalu, saya yakin rakyat Malaysia di luar sana masih terkesan dengan apa yang telah berlaku. Ya. Ini apatah lagi keluarganya yang sedang mengharungi saat-saat sedih ketika ini. InsyaAllah mudah-mudahan mereka redha dengan pemergiannya. Tapi kita juga nak kongsikanlah perkabaran terkini. Kita nak bersama dengan suami arwah sendiri iaitu Cik Rizwan Jamil, juga bersama dengan bapa arwah iaitu Cik Kamalul Arifin Ahmad. Kabarnya kedua-dua ni berada di lokasi yang berbeza. Mungkin satu bekerja, satu duduk di rumah. Betul. Tuan Rizwan Jamil kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berada di Pasir Gudang bekerja ke tu? Saya dekat Austin. Dekat Austin. Saya Austin. Mona Austin. I see. Okey. Kita juga bersama dengan Cik Kamalul Arifin. Assalamualaikum Cik Kamalul, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara tak bagus. Walaupun suara serak. Segak berbaju Melayu hari betul, ini. Itu dia orang Johor sejati. Dan kalau tak salah saya, di sampingnya adalah kakak tersayang iaitu Puan Umira, ya? Ya, betul. Okey. Keluarga yang bahagia, Alhamdulillah. Dan kita kagum dengan kekuatan dan ketabahan anda sekeluarga. Jadi kalau kita nak mulakan wawancara kita, mungkin nak bertanya kepada Encik Rizwan dulu, ya. Mungkin boleh ceritakan waktu tu kalian sedang menuju dari mana hingga ke mana? Boleh kita imbas kembali sedikit perjalanan. Waktu tu saya balik daripada jumpa klien dekat Sri Lalang Keluang, kampung Sri Lalang Keluang. Dan lepas tu saya terus ke Gelang Patah nak stadium. Malam tu ada JDT, ada main bunga api malam tu. Masa tu arwah pun dia minta nak tengok bunga api, jadi saya terus naik highway lah. Saya naik air hitam mengarah ke Gelang Patah. Jadi menghala ke Gelang Patah. Jadi dari sana rempuhan telah berlaku dalam perjalanan ke sana atau bagaimana? Rempuhan tu berlaku dekat macam mana yang ada dalam report boleh beritahu dekat kilometer 45.7 tu. Dia traffic jam. Lepas tu saya dapat rasa rempuhan daripada belakang macam tu. Saya tak tahu apa benda yang merempuh apa waktu tu lah. Adakah waktu tu Cik Rizwan sendiri sedar dengan situasi itu? Bagaimana mungkin reaksinya, kalau boleh kita tanyakan sikit? Maksudnya lepas kemalangan tu lah. Lepas kejadian. Lepas kejadian tu saya sedar saya dah dirempuh. Dan saya tahu yang langgar saya tu lori pun lepas saya keluar daripada kereta. Jadi masa dia rempuh tu saya tak tahu sebenarnya sebab tak tengok belakang pun kan. Jadi saya keluar. Tak ada apa, saya tak ada apa. Lepas tu arwah isteri pun tak ada apa masa kejadian tu. Masa lepas berlaku rempuhan tu, dua-dua masa tak ada apa lah. Tak ada kecederaan orang kata patah ke apa ke, tak ada. Tapi masih sedar lah. Masih sedar tak pitam, ya? Sedar. Sedar. Jadi mungkin nak bertanya juga, apakah masalah untuk mengeluarkan mangsa daripada kereta? Tersepit. Tersepit, ya? Arwah tersepit. Okey. Kaki dia tersepit. Okey. Kalau boleh kita kongsi juga dengan ayah arwah Naziha ini, Cik Kamalul. Mungkin boleh cerita sikitlah Cik Kamal, bagaimana kalau kita boleh kongsikan dari segi karakter ataupun arwah ni orangnya macam mana, ya? Dia arwah ceria lah dalam keluarga. Senang. Dia senang kesihatan, kesihatan pun diri, mereka dah tentang semua lah. Apa hal Tegas bab agama. suara saya ni jelas. Arwah adik tegas bab agama, bab aurat. Oh ya. Alhamdulillah, ceria tapi tegas orangnya, ya? Betul. Dia beri orang
Dan kita dapat rasakan daripada video-video yang kita tonton daripada TikTok Umira ya. Jadi kalau saya boleh tanya, kerana anda semua baru saja berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan umrah dan sebagainya, mungkin boleh ceritakan pengalaman bersama arwah di sana. Ya, betul. Kami berempat keluarga. Saya dengan suami isteri dan arwah ni dengan suami dia. Dia orang ni, dia orang awal dengan keadaan di sana dan apabila sendiri ibadah saya tak dibetulkan. Itulah. Bantu. Ya, bantu jemaah lain dengan orang lain semua lah. Dia orang ni yang paling muda. Jadi ini dia orang berdua ni. Kalau itu perkongsian daripada Cik Kamal sendiri, bagaimana orang kata dari segi pelakuan arwah kan. Nak tanya juga kepada Cik Rizwan sebagai seorang suami, mungkin dari sudut pandang kacamata seorang suami ni, arwah ini bagaimana orangnya Cik Rizwan? Dia macam kakak ni, kalau dia beragama memang dia tegas lah. Kalau 3 tahun tempoh saya berkahwin dengan dia, dia memang cikgu ngaji saya. Alhamdulillah. Dia memang cikgu ngaji saya. Tajwid saya, apa semua bacaan saya memang dia yang betulkan lah. Memang katakan setiap maghrib orang akan buat IPKT tu lah. Memang dia akan betulkan bacaan saya. Lepas tu dia macam mana yang tengok dekat dalam media sosial tu lah Aziz. Maksudnya orang kata kalau cerminan isteri, cerminan suami, dia lah. Sebab saya memang jenis yang orang kata periang, boleh ketawa gelak. Dia kurang macam ni lah. Dia pun jenis yang kalau gelak pun besar. Dia gelak memang besar. Besar gelaknya orangnya, baik budi pekertinya. Dan apabila sekembalinya daripada Tanah Suci itu, ada nampak perbezaan atau mungkin arwah pernah ada menunjukkan satu perangai yang berbeza ke, atau dia tetap sama seperti dulu? Kalau dengan saya tak ada. Kalau dengan saya dia macam biasa, macam selalu. Jadi saya tak dapat rasa dia punya perbezaan tu lah. Cuma dah lepas kejadian tu baru saya terfikir. Sebab waktu saya dalam perjalanan ke Keluang tu, dia tanya saya kisah tentang Nabi Ibrahim dicampak oleh Namrud dalam api. Dia boleh tanya saya cerita pasal tu. Jadi saya tak terfikir pula lah sampai ke situ kan. Jadi saya cerita je lah. Saya cerita doa Nabi Ibrahim masa tu. Nabi Ibrahim baca doa apa, malaikat dulukan bantuan, Nabi Ibrahim tak nak apa semua. Saya ceritakan dia. Lepas tu, lepas kejadian tu baru saya cakap, oh macam ni kau tanya aku sebabnya. Astaghfirullahalazim. Saya tak tahu macam mana anda sekeluarga boleh terus tabah dan kuat. Saya dengar cerita macam ni pun saya terkilat je nak bertanya. Saya kagum dengan ketabahan anda sekeluarga. Baik, kita tahu dalam saat ini bila seluruh masyarakat Malaysia menatap video tu pun memang tak mampu, mengundang rasa sebab, rasa sedih. Mungkin dari segi nak redha ini juga memerlukan kekuatan kan. Bagaimana Cik Kamal dan juga Cik Rizwan ni orang kata terus kuat menghadapi qada dan qadar daripada Allah ini? Sila Tuan Allah. Terima kasih Allah yang memberi rakan-rakan NGO yang mendapat saya daripada berterima kepada semua yang mendoakan dan mungkin boleh ketua Polis Negara dan FD Johor yang ada semula pertama kali yang daerah tinggi dan DP Kota Tinggi, daerah Kota Tinggi dan semualah kenalannya Kadi semualah Kadi Kota Tinggi, Imam Kota Tinggi yang terlibat. Semua sekarang. Terima kasih banyak. Saya video yang pertama kali dia tak sampai sekali. Dia memberi kesedaran saya. Itulah sebab ketenangan saya. Tanya Allah dia dapat balas. Terima kasih banyak. Mendoakan seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan. Terima kasih banyak-banyak atas doa kalian. Semoga segala kebaikan berbalas kepada semua, insya-Allah.
Terima kasih, kami amat memahami dan seluruh rakyat Malaysia merasai kehilangan ini. Dan insya-Allah kepada Encik Rezwan pula mungkin kata-kata akhir buat rakyat Malaysia. Saya ucapkan ribuan terima kasih untuk seluruh rakyat Malaysia lah yang mendoakan arwah isteri saya. Saya pasti, saya yakin janji Allah itu pasti, lepas terbakar itu syahid, saya pasti sadarkan. Semoga kalau jangan kata redha, saya dah redha. Daripada masa kena waktu tragedi itu, saya dah redha. Sebab saya tahu saya hanya pemegang amanah dari Allah. Dia kiriman Allah untuk saya jaga. Allah bagi pinjam 3 tahun dan Allah ambil balik, saya reda lah Allah ambil. Memang milik Allah. Arwah isteri saya milik Allah sepenuhnya. Saya reda dengan hati yang terbuka, ikhlas. Saya bersyukur dengan apa yang jadi dekat saya. Ujian yang Allah bagi untuk naikkan darjat saya, ujian yang Allah bagi untuk naikkan darjat arwah isteri saya. Saya bersyukur, alhamdulillah. InsyaAllah daripada Allah kita datang, kepada Allah kita pergi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kita miliki memang segala-galanya milik Allah, bukan milik kita. Kami juga mewakili seluruh ahli keluarga Malaysia hari ini dan seluruh rakyat Malaysia sebenarnya mendoakan yang baik-baik sahaja untuk keluarga Cik Rizwan dan Cik Kamal. Mudah-mudahan kekuatan diberikan kepada seluruh ahli keluarga untuk menerima ujian ini, untuk terus berlapang dada dan menerima qada-qadar daripada Allah. Jaga diri Cik Kamal, jaga kesihatan. Terima kasih Cik Rizwan, Cik Kamal dan juga Umira. Terima kasih. Salam takziah daripada kami dan semoga Jannatul Firdaus untuk Allah Yarhamah. Kita bacakan Al-Fatihah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila arwah almarhumah Nurul Nazihah binti Kamal Arifin. Kiram Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Kirap lagi. Terima kasih kepada TV7 dan dapat sudi tanya khabar. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kerana sudi luangkan masa bersama kami walaupun hari ini cuti hujung minggu kan. Itulah dia. Semoga berada di hujung minggu ini dengan selamat insya-Allah. Semoga insya-Allah. Terima kasih Cik Rizwan, terima kasih Cik Kamal Umira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia perkongsian dengan ahli keluarga Allah Yarhamah. Begitu tabah, begitu berani dan reda dengan keadaan yang sedia ada. Saya ingin tanya satu lagi soalan tapi saya rasa terlalu sensitif. Dan mungkin saya nak diskusi dengan Rina sikit tentang perkongsian video tersebut. Untuk kami di media massa, kita mempunyai langkah-langkah etika untuk tidak menyiarkan video-video tersebut. Tapi di media sosial lain permainannya. Dan untuk anda di luar sana yang mengambil video-video tersebut, mungkin anda harus fikir 2, 3, 10 kali sebelum kita tularkan atau kita kongsikan. Kerana bayangkan kalau ia adalah ahli keluarga anda, adakah anda ingin melihat video-video seperti ini walaupun insiden itu telah lepas? Jadi pesanan kami untuk rakyat Malaysia di luar sana, bila kita nak berkongsi itu, kita fikirlah 2-3 kali. Untuk saya ini merupakan suatu kelakuan yang tidak beretika. Minta maaf saya cakap ya. Alright, baiklah. Baik, kita nak berehat seketika. Sekejap lagi kita nak bawakan soal wang, beli kereta baru atau kereta terpakai. Fikir-fikirkanlah semuanya selepas ini. Kereta, satu kehendak atau keperluan? Pembelian kereta adakah pelaburan yang baik? Pastinya bergantung kepada individu itu. Dengan ekonomi hari ini yang tidak menentu, pembelian kereta amatlah dititik beratkan dari segi kos dan tujuannya. Bukan sahaja kereta baharu mahupun terpakai. Pembelian kereta baharu semestinya serba-serbi sempurna, tetapi kereta terpakai juga tidak kurang hebatnya, di mana kereta berjenama boleh dimiliki dengan harga mampu milik. Tetapi, adakah rakyat Malaysia lebih tertarik untuk membeli kereta baharu atau terpakai? Kereta baru. Kereta baru. Saya pakai kereta lama. Pakai kereta baru. Boleh saya second hand. Kereta baru. Sebab kereta baru tu kita beli dengan kita punya duit.
Lepas tu kita rasa kita pakai benda yang baru macam hadiah untuk diri kita sendiri. Kalau kita lama, dia macam dah lama, orang dah guna. Rasa macam tak special lah benda tu, kita nak pakai lama macam tu. Kalau baru ni dia macam selesa sikit lah kita bawa. Lepas tu kalau risiko tu kerosakan tu susah sikit lah sebab baru kan. Kalau yang second ni, yang lama lah, mungkin banyak maintenance yang kena buat lagi lah. Sebab kalau kereta baru, kita confirm lah kereta tu tak rosak, tak perlu ada kata komitmen yang macam tak kena repair ke apa ke. Kalau kereta lama ni, tentu-tentulah kereta yang memang orang tolak. Sebab apa? Sebab kereta tu tak rosak ke apa semua macam tu lah. Kereta baru mostly condition dia lagi much better lah berbanding kereta lama. Macam kereta lama kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang rosak enjin, rosak dia punya bahagian, gearbox lah apa semua. So better lah beli kereta baru lah. Kita tahu dah condition dia lagi much better. And then untuk service kita akan dapat lagi macam okey lah, ada warranty apa semua. Lebih murah. Kereta second hand kalau jenama tempatan ni spare part dia masih senang dicari ya. Kalau kereta baru mungkin ada masalah spare part dari segi sebab dia baru lagi kan. Kalau ada perosakan apa spare part tu mungkin belum ada lagi. Pertama sekali tak perlu dah fikir bulanan. Yang kedua, maintenance tu betul lah kan. Setiap bulan tu memang kena ada. Tapi sekurang-kurangnya kita macam on lama dah guna kan. Jadi dia dah bagi tahu masalah macam ni. Akhirnya kita alert benda tu. Jadi, pendapat saya kalau nak beli kereta, dia tak kisah anda beli kereta baru ataupun kereta terpakai. Yang pasti beli kereta yang kita mampu nak bayar setiap bulan, terutamanya keadaan ekonomi sekarang yang kita tak tahu. Bank Dunia mengatakan tahun 2023 akan menjadi tahun yang sangat-sangat mencabar bagi kebanyakan negara di luar sana. Sebab apa? Sebab banyak negara akan mengalami kemelesetan ekonomi. So, kita sebagai rakyat, kita harus melindungi kewangan kita sendiri. Terutamanya apabila kita memilih untuk membeli kereta. Banyak orang yang bankrupt, yang jatuh muflis dan bankrupt ni, nombor satu disebabkan oleh loan kereta. So berhati-hati apabila membeli kereta, kerana kalau anda salah beli kereta, habis. Maksudnya peluang anda untuk buat benda-benda lain, untuk beli aset-aset lain akan susah lah. Nasihat saya, belilah kereta yang harganya bawah daripada 1 tahun gaji anda. Yang pasti haruslah beringat dalam membeli kereta. Seperti pepatah, ukur baju di badan sendiri. Baik, itu dia tadi berkenaan dengan pandangan ataupun pilihan daripada, kalau kita lihat rata-rata golongan belia sendiri yang memilih untuk memiliki kereta baharu dan juga pandangan daripada pakar perundi kewangan kita. Jadi hari ini kita nak bawakan isu ini dalam soal wang untuk memberi anda penyelesaian. Sama ada dalam situasi anda berkemampuan, bagaimana komitmen anda ketika ini. Jadi pilihan yang bagaimana yang perlu dibuat dalam pemilihan untuk membeli kereta baharu atau kereta terpakai. Dari segi kelebihannya, kekurangannya, apa penilaian yang perlu dibuat. Jadi untuk perbincangan berkenaan dengan beli kereta baharu atau kereta terpakai, kita akan bersama secara dalam talian. Sudah bersedia bersama kita hari ini, jauh kita bawa dari utara, Dr. Azizul Azli Ahmad, pensyarah kanan UiTM Sri Iskandar Perak. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Rina. Cantik, berseri-seri Rina hari Jumaat ni. Alhamdulillah, terima kasih. Dan yang pastinya, Doktor beli kereta baru ke tak beli kereta baru gini? Okay, terima kasih Rina. Saya seronok dengan pandangan-pandangan orang awam tentang persepsi, tentang apa yang mereka beli, dan saya suka dengar tadi tu Dr. Adam mention tadi tu. Saya jujurnya Rina, saya pakai dua-dua. Okay. Saya ada kereta baru, saya tahu saya ada pengalaman itu, dan saya pernah juga beli kereta terpakai dan ada tujuan dia. Dan sampai hari ini saya pakai, Alhamdulillah. 9 tahun masih lagi elok lah, Alhamdulillah. Tahun ke-9, tahun ke-8. Okey. Baik, Doktor, untuk perbincangan kita hari ini, pastinya kita melihat ia juga mungkin satu dilema. Kadang-kadang bila kita dah menamatkan pengajian di IPT, ramai dalam kalangan kita yang memilih untuk memiliki aset kereta berbanding hartanah. Kerana merasakan ini juga satu keperluan. Tetapi bagaimana mungkin untuk kita lihat dalam keadaan sekarang ini, apa penilaian dan pertimbangannya untuk kita membeli kereta? Adakah perlu kita memiliki kereta baharu ini mengikut kemampuan kita, atau cukup sekadar kereta terpakai kerana komitmen kita? Silakan Doktor. Okey, terima kasih Rina. Okey, itu antara cabaran lah Rina. Ada dua kata kunci yang saya nak pegang tadi. Yang pertama ialah
Rina sebut tentang graduan baru tamat belajar. Kalau kita perasan ya, antara impian graduan ni saya selalu pesan kat student saya ni, antara ada nilai kembali apakah kita benar perlukan kenderaan ataupun kita nak berlumba dengan kawan kelas kita siapa beli kenderaan dulu. Saya selalu pesan benda itu. Yang kedua, cabaran kita yang besar, Rina. Cabaran yang besar anak-anak ni, saya selalu pesanlah kat student saya dan mak-mak pun yang ikut saya ni pun saya selalu pesan, cabaran yang paling besar ialah bila mak sebut macam ni, Rina. Mak sebut apa? Ya Allah, anak Kak Mah tu lawa benar keretanya. Mak berkenan nak buat menantu. Maka anak ni apa? Dia rasa cabar, dia pun nak beli kereta. Tadi ada perkataan dia tadi tu, ada orang sebut kenderaan ini sebagai aset, ada orang sebut kenderaan sebagai liability. Ini kita akan betulkan. Okey. Yang mana lebih bagus? Rina sebut tadi, saya sentuh beberapa poin yang penting. Nombor satu, kena ada matlamat. Kita beli kereta ni untuk tujuan apa? Sebab kita untuk tunjuk sebagai garis panduan, kata kita capai satu tahap ada kereta ke, ataupun memang kita perlukan kereta. Perjalanan kita daripada rumah nak ke tempat kerja tu bukit bukau, laut yang dalam, hutan yang tebal, memang kena ada kereta. Hujan yang lebat setiap hari, sepanjang tahun tu 2 hari je tak hujan, memang diperlukan kereta lah. Maknanya dia nombor satu ialah kena ada matlamat yang betul. Nombor dua, yang tadi Dr. Adam ada mention, ini paling penting sebenarnya untuk kita faham, kita sebut sebagai rule of thumb. Kemampuan gaji kita ni sebenarnya kita ni layak ataupun tidak beli kenderaan. Lepas tu baru kita mula pertimbangkan kenderaan baru ataupun kenderaan terpakai. Dekat situ baru kita masuk segmen yang kedua tu lah, baru ataupun terpakai. Nombor satu kita kena tahu dulu lah, kita ni layak kereta apa. Sebab itulah saya selalu sebut, Ina, apa kemampuan gaji kita. Contoh, saya ambil contoh. Kereta kita adalah setahun gaji kita. Kenapa kita letak setahun? Ada negara dia letak 2 tahun. Tetapi saya lebih galakkan setahun saja, 12 bulan. Kalau katalah gaji kita 2,000 kali dengan 12, kurang lebih 24,000. 24,000 ni maknanya kereta apa yang layak? Mungkin kita boleh pakai kereta lokal lah, Pro 2 dan sebagainya, kan? Itu layak untuk kita. Walaupun kalau kita pergi ke setengah-setengah tempat, ada yang orang gaji 3,000 dan sebagainya, 5,000 dan sebagainya, kita layak pakai kereta yang lebih besar, baru. Tetapi hati-hati, ada kos-kos lain yang kita perlu tampung lah kereta baru ni. Kereta terpakai juga, dia ada pro and con dia. Dia ada bagus dan tak bagus dia sebenarnya. Dia sama juga. Saya rasa dua-dua ni ada bagus. Kereta baru ni kalau katalah Rina akan pakai everyday, dah lasak lah pakai dia tu. Ke mana-mana, pakai selalu guna dia dan sebagainya, saya lebih galakkan beli kereta baru. Kereta baru ni dia ada kelebihan sedikit dari segi kadar faedah bank lah kalau kita tengok ya. Biasanya kadar dia lebih rendah. Macam tadi ada orang sebut 2-3 benda, maintenance dia tak perlu risau sangat sebab kadang-kadang dalam tempoh 5 tahun tu dia ada jaminan 5 tahun biasanya macam tu kan. Kalau kereta baru ni kan. Macam saya sebut tadi. Kalau kereta terpakai pun sebenarnya ada kebaikan dia. Walaupun kadar dia tinggi sedikit, tadi saya tengok ada slide cantik itu kan. Slide yang dia tunjuk kereta terpakai tadi tu kan. Dia kata kalau kadar kereta baru dalam 2.5% hingga 3.5% bergantung kepada jumlah yang kita pinjam kan. Dengan jenis kenderaan kita kan. Macam Rina kaya, kereta dia besar. Biasanya bank akan bagi kadar rendah je. Tapi kalau kereta terpakai, biasanya kadar dia tinggi sikit. Kadang-kadang ada 3% lebih, 4% lebih, biasanya macam tu. Tetapi, selalu orang guna hujah ni. Tetapi, saya buat kiraan, kira-kira. Ni kalau kita tengok kira-kira ni pun, sebenarnya dengan nilai susut kenderaan, kalau kita tengok, nilai susut kenderaan ni selepas 3 tahun, selepas 4 tahun, sebenarnya besar. Dia 30 hingga 40% daripada harga kereta baru. Kalau kita tengok, saya ambil contoh lah. Kalau kereta baru, RM150,000, kereta terpakai ni selepas 3 tahun, 4 tahun kita boleh dapat dalam RM90,000 sahaja. Ya? Daripada harga dia tu. Jadi kita sebenarnya kalau kita total, congak, tambah, tolak semua, kita jimat kurang lebih RM63,000 lah. Kalau kita kurang lebih jimat. Kalau kita bahagikan dengan kadar tu, kadar yang bank bagi, walaupun dia bagi 4% ke sebenarnya, sebenarnya kadar yang kita jimat daripada nilai susut tu sebenarnya lebih besar lah. Dari segi itu. Cuma kalau ini dalam lonjakan matematik lah, maknanya dia kalau orang betul-betul yang jenis kira duit masuk dan sebagainya, dia kira macam tu lah. Tetapi ada satu istilah untuk orang yang membeli, bila saya bersembang kawan-kawan kan, bila orang selalu tanya,
okey, tujuan beli kereta ni sebenarnya dia nak apa? Ada orang dia nak peace of mind je, especially ladies lah, wanita-wanita yang cantik, yang berseri-seri ni, dia tak nak fikir apa dah, tak nak fikir lah, takkanlah nak kena ini bila dia start dia tahu ini gegaran di sebelah kanan pada sudut 30 darjah ini adalah gearbox sedang membentak contohnya tu kan. Saya rasa lelaki dia lebih mungkin sesuai, tetapi bagi perempuan mungkin kenderaan-kenderaan yang baru yang tidak perlu kawalan selenggara mahir, sebab orang perempuan ni dia tak kisah sangat lah bab kereta dia, yang jenis isi minyak, isi tayar, angin pun dia kadang-kadang je, Allah, angin kena isi ke selama ni? Kita ingat beli angin dia bagi free sampai bila tak payah isi dah. Dia macam tu. Jadi dia tak payah isi dah sampai dia tahu isi minyak je. Sampai macam tu sekali orang perempuan, doktor. Asasnya begitulah. Saya bila bersembang dengan semua orang dia biasanya begitulah. Jadi salah ke tak salah? Tak salah. Sebenarnya dua-dua ada kelebihan, dua-dua ada kebaikan. Maknanya dia bergantung. Saya buat macam mana Rina? Kereta yang saya lasak setiap hari saya pakai, saya beli baru. So selepas tempoh lebih daripada 10 tahun saya tukarlah kereta baru. Tapi kereta yang saya pakai hujung minggu, kereta besar, kalau kita beli sampai 300,000. So saya tengok bila second hand dia dah jadi bawah 100,000 saja. Jadi saya beli second hand je, seminggu sekali je pakai. Kalau kita boleh bawa anak jalan-jalan, pergi jauh sikit dan sebagainya, beli insurans yang bagus sikit, cover kalau jadi apa-apa. So maknanya kita jimat banyak lah dekat situ. Itu kalau saya lah. Okey, itu kalau doktor, dalam situasi doktor yang berkemampuan untuk memiliki kereta baru dan juga kereta terpakai. Tapi kita melihat secara amnya, bagaimana mungkin kalau mereka yang hanya mampu untuk memiliki satu ataupun sebuah kenderaan sahaja, doktor. Kita nak kaitkan juga dengan keadaan ataupun situasi semasa. Jangkaan untuk tahun depan dianggarkan bahawa kemelesetan ekonomi berlaku. Dan kita juga dinasihatkan untuk menyimpan kewangan kita. Tetapi kita melihat sekarang ini bahawa kereta ini adalah satu keperluan juga dalam kehidupan. Dari sudut ini, doktor, bagaimana kita nak menentukan ianya memberi kelebihan kepada kita dan tidak membebankan kita, doktor? Okey, very good. Saya suka wawasan-wawasan yang MHI bawa begini supaya kalau kita melihat jangkaan oleh Bank Dunia, oleh semua agensi-agensi kewangan, bukan negara kita sahaja, orang mula menjangkakan tahun depan akan lebih sukar, akan lebih sempit dan sebagainya. Nombor satu sebelum kita buat keputusan, hari ini topik kita tentang kereta, kita kena tahu kemampuan gaji kita, kemampuan simpanan kita. Bagi orang yang nak beli kereta terpakai, saya sangat galakkan dia mesti sekurang-kurangnya dia dah ada simpanan kecemasan at least 6 bulan, setahun gaji, baru dia kita boleh pertimbangkan untuk beli kereta terpakai. Sebab kita tak tahu do and don'ts, apa yang akan berlaku sepanjang kita akan beli ni. Tapi bagi orang yang mula-mula hidup, bagi orang yang mula-mula bekerja, bagi orang yang mula-mula, saya lebih galakkan dengan kemampuan gaji yang kecil. Saya pernah senaraikan kalau gaji 3,000, kereta apa yang sesuai untuk gaji 3,000. Kalau gaji bawah 5,000, kereta apa yang sesuai untuk gaji bawah 5,000. Saya pernah pilih juga B40, berapa kereta apa yang sesuai, M40, T20, semua saya pernah bahas dia benda ni. Of course ada pro and con dia. So saya lebih galakkan kalau dalam keadaan tu, nombor satu kita kena tahu kemampuan kita, kemampuan kewangan kita. Kalau katalah kita boleh spend duit 30,000, 40,000 ataupun 50,000 untuk beli kenderaan, kalau boleh, contoh kalau katalah kita ni tahun ini kita boleh, tahun lepas saya boleh spend ni dalam 50,000 untuk beli kenderaan. Kalau tanya saya lah dalam Rina cerita tadi tu, kerisauan itu, kita layak 50, apa salahnya kita beli kereta yang bawah 40,000 saja. Kita kecilkan sedikit kemampuan kita itu. Dalam jangkaan kita, kata ekonomi tahun depan tidak cantik, bank mula menaikkan kadar OPR lagi malam semalam, kita menjangkakan akan ada lagi 3-4 kali naik lah. Kita menjangkakan. Jadi begitulah kalau tanya saya sepatutnya, sebab tadi ada disebut bahawa ada satu tadi sebut, dia kata sebagai aset yang pertama. Bagi orang yang selalu bercakap tentang kewangan, kenderaan kami tak anggap sebagai aset biasanya, kita anggap sebagai liability. Tapi bagi orang bujang, handsome dan sebagainya, kita galak apa tau? Manfaatkan kereta, jadikan sebagai kereta sewa, manfaatkan sebagai Grab, jadikan dia sebagai benda yang boleh jana duit, tak ada masalah untuk cari kereta apa yang baik. Bila doktor sentuh tentang ianya adalah satu liability, sudah tentulah ia dianggap sebagai pelaburan jangka pendek yang mana ada susut nilainya. Itu juga kita kena fikirkan ya doktor. Cuma dalam waktu yang ada ini, mungkin doktor boleh memberi kesimpulan bagaimana sebenarnya untuk kita benar-benar faham
dan juga buat pertimbangan yang tepat. Kita tahu kemampuan kita, bab kata doktor tadi, mengikut tangga gaji kita, kemampuan kita, dan dari sudut ini kadang-kadang perlu ataupun tidak kita ketepikan kehendak kita. Sebab doktor, secara jujurnya setiap orang nak kereta yang hebat. Tetapi dalam situasi ini doktor, kita nak memberikan satu solusi yang terbaik. Betul. Okey. Saya suka Rina sebut tadi tentang kehendak kita tu. Dalam hidup ni dia ada dua saja, dan antara dua ni dia garis halus dia sangat kecil kalau kita perasan Rina, antara keperluan dan kehendak. Dan kadang-kadang antara keperluan dan kehendak ni dia cross, dia kejap-kejap cross. Kerana dia masuk ruang kehendak, kejap-kejap dia masuk ruang keperluan dan sebagainya. Apa nasihat saya ialah kenal pasti kemampuan kita. Kita kena kenal pasti. Paling bagus adalah kemampuan gaji kita. Itu yang pertama. Saya ada kurang lebih 5 tips yang saya nak kongsi last. Nombor satu, mulai sekarang rancang. Kita jumlah anak yang kita nak ada pun sebaiknya kalau masih bujang, baguslah. Kalau dah tak bujang lagi tu, tak boleh buat apa, kita kena redha lah. Kena start rancang. Ada kereta yang kapasiti dia 5 orang, ada kereta yang lebih betul. Lebih daripada 5 orang, kita kena beli MPV yang besar amat. Yang kedua, tanya kepada orang yang mahir kan. Orang yang tahu kan. Kalau boleh rujuk kepada bengkel dan sebagainya, timbang harga jual semula. Yang ketiga, kita agak-agak nanti kalau kita nak jual beli ada pendapat ataupun tak ada dah, loss habis semua dah kan. Buat sedikit perbandingan, cari mekanik, baikkan sikit kalau katalah nak cari yang terpakai dan sebagainya. Yang kelima saya nak pesan, elakkan guna kad kredit untuk membuat bayaran pendahuluan, deposit ke apa semua, jaga yang itu. Yang ke-6, bersedia untuk tanggung kos di luar jangkaan. Kereta ni dia ada kos di luar jangkaan walaupun baru. Jangan rasa baru semua bila akan tanggung, tidak. Dia tidak bagus. Dan akhir sekali saya nak pesan tak salah membeli kenderaan, tetapi ramai orang salah membeli kenderaan. Tak salah orang beli kenderaan baru dan sebagainya, tetapi ramai orang beli kenderaan yang salah kadang-kadang. Dia salah beli kereta sebenarnya. Itu. Baik, itu yang kita kena fikirkan ya doktor, dari segi kemampuan kita, bagaimana perlu kita dengar pandangan mereka yang arif lagi dalam bidang ini untuk kita ada pertimbangan untuk memilih kereta baru ataupun kereta terpakai, dan sudah semestinya elak menggunakan kad kredit untuk membayar pendahuluannya. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Dr. Azizul Azli Ahmad, pensyarah kanan UiTM Seri Iskandar Perak, berkongsi dengan kita hari ini bagaimana mungkin anda boleh fikir-fikirkan dalam situasi hari ini kemampuan anda, komitmen anda untuk pilih kereta baru atau kereta terpakai. Terima kasih doktor. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi ya. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Rina. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, seterusnya kami nak bawakan juga ini perkongsian berkenaan dengan harga emas semasa. Kalau kita lihat emas per gram 916, harga semasanya ialah RM261.69 bagi 999, harga semasa RM285.48 per gram. Kemudian kita lihat pula kadar pertukaran wang asing berbanding ringgit Malaysia. $1 Amerika Syarikat bersamaan dengan RM4.74, $1 Singapura RM3.34, RM100 Indonesia 0.30 dan 100 Baht Thai RM12.49 dan 100 Won Korea 33 sen. Baik, jom kita saksikan pula 5 kaunter paling aktif. Bermula dengan Hon Leong Bank Berhad, nilai terkini 20.780. OM Holdings Limited 2.140. IHH Healthcare Berhad, nilai terkininya 5.970. Texchem Resources Berhad 2.480 dan Telekom Malaysia Berhad di tangga kelima 5.410. Itu antara nilai terkini 5 kaunter paling aktif. Baik, itu dia tadi perkongsian yang kita bawakan berkenaan dengan kereta baru, kereta terpakai. Tak salah nak beli kereta, tetapi fikirkan apakah mungkin yang terbaik untuk anda ketika ini. Kereta baru, kereta terpakai, ikut komitmen, ikut juga kemampuan. Kita nak berehat seketika. Jumpa lagi di Malaysia Hari Ini. Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang, tetapi
infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Itulah dia seruan kami di Jumaat yang penuh barakah ini 4 November di mana anda dijemput untuk orang kata bertadabbur, orang kata muhasabah diri dan kita lihat amalan untuk meraih ganjaran dunia dan akhirat. Dan untuk berdiskusi tentang topik ini kita bersama dengan Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, Duta Pertubuhan Mihrab. Sentiasa kalau dia datang ke sini ceria satu studio di sini. Alhamdulillah. Woi, mesti busy dengan ceramah di sana kemari. Terima kasih kerana bersama kita di studio MHI. Terima kasih. Dan inilah dia yang kita nak ceritakan. Amalan meraih ganjaran dunia dan akhirat. Konsep dia. Silakan Ustaz. Okay, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah, Nas dan juga seluruh warga MHI. Bila kita bincangkan tentang amalan tu, kita nak dapatkan ganjaran dia dunia dan akhirat. Supaya dia bukan hanya semata-mata dapat kat dunia, begitu juga semata-mata dapat akhirat. Kita nak dua-dua. Kita kena tamak. Betul. Dalam bab ni kita kena tamak. Dalam bab ni memang kita kena tamak. Dan dalam hadis Nabi SAW, mungkin Nas dan juga semua penonton biasa dengar, ada hadis yang sebut ada 3 perkara yang kalau kita dah meninggal pun amalan tu tak terputus. Iaitu kita buat sedekah jariah, kita ada ilmu yang bermanfaat, ada anak soleh yang mendoakan kita. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, ada hadis-hadis yang lain tunjukkan macam-macam lagi konsep ataupun macam-macam lagi amalan. Contohnya disebutkan ada siapa yang ada buku yang diwakafkan, orang terus dapat manfaat daripada buku yang ditulis ataupun yang diwakafkan, ataupun juga orang yang bina masjid, orang semayang dekat masjid tu selama-lama itulah dia dapat pahala. Macam tu juga orang yang wakafkan perigi contohnya, ataupun orang yang ada macam-macam lah benda yang kita kata pahala tu dia continuous. Jadi ini dah contoh-contoh dia panggil konsep pahala tu kita nak dan ganjaran itu kita nak dia biarlah berkekalan. Dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Maksudnya dunia pun kita dapat pahala tu dia bersambung-sambung. Dia bukan hanya berhenti waktu kita ada sahaja, tapi bila kita dah meninggal pun, kita dah baring dalam kubur pun, kita masih lagi dapat pahala tu. Kekuatan infak tu supaya pahala yang terus mengalir dunia dan akhirat. InsyaAllah. Jadi, apakah betul-betul infak yang kita boleh kongsikan dengan penonton? Konsep yang kita sebutkan tadi, infak tu mengalir kan, tadi nak sebut mengalir. Dalam bahasa Arab, mengalir ni dipanggil jari ataupun jariah. Kan? Kalau sungai dipanggil mengalir, tapi kalau orang dia tak panggil mengalir. Orang kalau jariah maksudnya orang tu berlari. Maksudnya apa? Dia mengalir tu dengan deras. Dia bukan hanya semata sikit-sikit dia macam tu je. Dia berlari, orang tu berlari. Jadi kalau sedekah jariah, sedekah tu pun memang pantas juga mengalir dan terus mengalir dengan penuh deras kepada kita. Jadi kita nak apa sedekah? Contohnya sedekah untuk masjid, kan, sedekah untuk institusi pendidikan, orang belajar, orang mengajar, sentiasalah kita nak dapat pahala-pahalanya. Macam itulah. Dan untuk Pertubuhan Mihrab yang sentiasa orang kata memberi peluang kepada rakyat Malaysia di luar sana untuk memanjangkan pahala yang mengalir ini. Boleh tak Ustaz kongsikan sikit peluang berinfak yang pada hari ini? Ya, seperti mana yang terpapar dekat skrin TV kita, ada gambar Masjid Nurul Islamiah Sungai Corawang, yang mana tengoklah orang sembahyang sampai kat luar tu kan. Lagi-lagi kalau sembahyang Jumaat, ya Allah, panas. Kalau kena panas, kalau musim hujan, kena hujan pula kan. Memang beginilah keadaannya. Bertahun-tahun begini. Masjid ni tak jauh sangat daripada rumah saya, dah lebih kurang 15 minit je lah dari rumah saya, Masjid Nurul Islamiah Sungai Corawang. Dan memang mereka sangat memerlukan infak kita. Begitu juga satu lagi adalah sekolah Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra yang di Gombak juga kita sedang bantu. Mereka sekarang ni masih lagi belajar di rumah kedai. Dan pihak Mihrab, alhamdulillah, pihak sekolah sebenarnya, pihak Ma'had Tahfiz telah beli sebidang tanah di Gombak juga. Dalam tanahnya pun tanah kawasan yang agak prime, memang sangat strategik. Sangat strategik. Dan insya-Allah kita nak tolong diorang supaya diorang dapat bina sekolah yang baru, insya-Allah. Dan dari sekolah yang baru ni pula, saya lebih tertarik kepada sekolah. Masjid adalah rumah Allah. Tapi untuk kita menjaga permata-permata ahli tahfiz ini untuk digilap menjadi tahfiz, apakah mungkin fasiliti yang bakal disediakan? Macam-macam fasiliti, macam biasalah. Kalau sekolah tu dia mesti ada bilik darjah, dia mesti ada pejabat dan sebagainya. Tapi selain daripada itu kita buat ada asrama, ada bilik komputernya kan, ada bilik mesyuaratnya dan sebagainya. Dan yang lebih menariknya, saya lihat sendiri perancangan diorang nak buat benda tu sebagai one stop center. Jadi bukan sekadar untuk pelajar-pelajar yang belajar dekat sekolah tu saja, bahkan orang luar pun boleh dapat manfaat dekat situ kan. Kawasannya pula sangat strategik macam saya sebut, cuma kita tak reveal dulu kat mana.
Kan? Tapi memang sangat strategik di Gombak. Jadi memang senang cerita orang dapat pergi ke sana untuk sama-sama mengambil manfaat daripada kompleks yang insya-Allah akan boleh menjadi pusat masyarakat untuk untuk mereka yang duduk seperti yang ada di skrin TV kita kan, besar tu. Insya-Allah semoga menjadi titik pertemuan dan juga menimba ilmu bukan saja untuk anak-anak tahfiz di sana tapi juga untuk mereka masyarakat yang duduk. sekitar. Saya. Jadi di sini mungkin untuk kita menggulung perbincangan kita, mungkin pesanan terakhir untuk penonton-penonton di luar. Jadi tentu sekali lah berkat pagi Jumaat ni kan, kita manfaatkan hari Jumaat ni untuk kita berinfak. Ada website yang ada tertera www.infakmihrab.com. Begitu juga ada nombor telefon yang tertera dekat skrin TV kita. Cepat-cepat kita ambil gambar ataupun QR code tu cepat-cepat kita scan. Dan pagi Jumaat ni kita ingat macam ni jalan kan. Saya selalu ingatkan diri kita, hari ni Jumaat alhamdulillah. Kita dapat Jumaat ni. Tapi Jumaat minggu depan belum tentu kita dapat. Tepat sekali. Kan? Kita belum tentu. Tak apa saya ada beratus-ratus lagi Jumaat dalam hidup saya. Belum tentu. Mungkin ini Jumaat yang terakhir untuk kita. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya pagi Jumaat ini dan Allah Ta'ala dah pilih kita untuk menonton MHI pada pagi ini. Maknanya Allah Ta'ala dah pilih kita di kalangan mereka yang terpanggil untuk dapat peluang ni. Untuk bersama-sama tengok cikgu yang mengajar, anak-anak murid yang belajar. Kita bayangkan ini rupanya adalah ladang pahala untuk kita. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jadi tak ada soal untuk penonton kita di luar sana untuk berinfak ataupun tidak kerana anda telah dipilih oleh Allah pada kali ini. Ambillah peluang tersebut sekali lagi. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Dan kepada anda di luar sana, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali bersama Rina Hazrina kita. Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Baik, terus bersama kami di Malaysia hari ini. Ini dia kita nak bawakan peluang untuk anda berinfak dan berwakaf kepada pembangunan Kompleks Ma'had Darul Faizin Melaka. Untuk itu saya bersama dengan Duta Pembangunan Kompleks Ma'had Darul Faizin Melaka iaitu PU Izzat. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik, terus kita nak ceritalah tentang peluang infak dan berwakaf ni. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan juga pengenalan tentang Ma'had Darul Faizin ni. Silakan. Baik, bismillah. Terima kasih kepada host dan juga penonton yang dekat rumah pada hari ini. Syukur bagi Jumaat kita dapat luang masa kejap dalam MHI ini. Dan mewakili mudirnya bagi Ustaz Jafri Mahmudi, Faizin. Saya nak sebut sikit lah sebenarnya. Cerita dia panjang lah. Asalnya sekitar 2011 bermula dengan sebuah madrasah nama dia Mahmudiyah di kawasan di negeri Kedah. Kemudian upgrade sikit 2014 tu kita jadi Ma'had Faizin sebab permintaannya makin ramai, pelajar pun bertambah kan. Dan keperluan orang setempat sama. Akhirnya 2016 kita buat keputusan untuk bina kompleks pendidikan. Kenapa nama kompleks pendidikan? Sebab kita nak bagi semua orang dapat. Sebab biasa sekolah ni kita dengar budak-budak lah kan. Betul. Remaja paling jauh. Tapi yang ni termasuk juga orang tua, warga emas yang ialah di ujung usia ni bahasanya kita nak luangkan masa untuk ilmu kan. Jadi duduk kat situ bersama. Dan alhamdulillah bila dah berkembang ni dah tahun 2022 maka kita nak ambil satu angle barulah. Jadi kita memilih untuk luaskan sayap sampai ke negeri Melaka. Di Tanjung Minyak insya-Allah nak bina kompleks Nikah Al-Faizin ini. Untuk buka ruang juga kepada orang-orang di selatan untuk sama-sama timbul ilmu. Kita balik pada jalan Allah SWT. Macam itulah lebih kurang insya-Allah. Dan bila menyentuh tentang kompleks yang dibina di Melaka ini, mungkin kita nak tahulah dari segi perkembangan terkini, kerja-kerja pembangunannya dan bagaimana mungkin sumbangan orang ramai setakat ini. Yang pertamanya bila kita sebut perkembangan dia kena sebut juga progres kan. Asasnya kita perlukan sekitar 6 juta ringgit untuk keseluruhan pembangunan di Melaka ini untuk kompleks Nikah Islam Al-Faizin. Alhamdulillah kita dah bersiaran beberapa kali di MHI ini. Kita dah berjaya buat collection setakat ni sekitar 3.6 lah lebih kurang. 3.6 juta alhamdulillah. Satu sumbangan yang sangat baik. Saya yakin yang menonton hari ini pun dia tahu bahawa ini peluang kan. Allah Taala pun sebut dalam Quran tentang
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang usaha untuk memberi dalam susah dan senang. Kita bantu apa yang termampu. Alhamdulillah tinggal baki sekitar 2.4 juta ini untuk kita sambung pembinaan yang sebenarnya untuk fasa pertama dah siap 80%. Semua pelajarnya, tempat pengajian dan yang utama masjid juga di dalam tu kan. So dah siap sekitar 80% untuk fasa pertama. Kita ada beberapa fasa ini. Dan insya-Allah kalau selesai sekitar lagi 2.4 juta ni selesai semualah untuk fasa ini dan mudah-mudahan mereka dapat guna dan kita juga dapat tumpang pahala lah insya-Allah. Bila Ustaz menyentuh tentang anggarannya 6 juta tapi sekarang ni tinggal 2.4 juta saja lagi. Jadi untuk kita di pagi Jumaat ini bagaimana sebenarnya kita nak terangkan kepada penonton Malaysia hari ini dari segi kebaikan berinfak ini apatah lagi dalam kita nak membina kompleks Islam dan masjid ini Ustaz. Tuan-puan, ibu-ibu lah ramai biasanya hari Jumaat bagi-bagi kat rumah ni kan. Kita tahu bahawa sebenarnya kalau kira logik dengan 6 juta ni banyak. Kita mungkin tak pernah tengok pun selepuk 6 juta tu. Tapi subhanallah dengan masa berjalan ni kita berjaya kumpul hampir 3 juta lebih. Mana dah lebih 50% pun. Mana kita ada rasa bahawa kita boleh sama-sama membantu kan. Sebab Allah Ta'ala dah janji terlalu banyak kebaikan dan manfaat. Saya ambil satu contoh lah ayat yang kita bacakan tadi. Allah cerita infak ni bukan orang senang je. Kadang kita tengok orang senang je infak. Tapi Allah kata alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kita memberi ni waktu kita senang dan susah. Kan? Maknanya orang yang mampu bagi banyak, orang yang tak mampu bagi berapa yang terdaya. Contoh ada anak kecil infak RM1, RM2, alhamdulillah. Yang penting kita memberi sebab apa? Ini adalah aset kekal akhirat. Contoh kita tengok kat skrin TV sekarang kan. Kita tengok pembinaan proses sedang berjalan, infrastruktur yang sedang naik. Ini semua kita panggil fixed deposit. Kita letak duit dalam tu, akhirat esok kita bangun depan Allah Ta'ala, kita terkejut. Allah Ta'ala cerita ni kat Padang Mahsyar, ada orang yang dia bangun depan Allah, dia terkejut. Sebab apa? Dia kata banyak pula pahala aku. Rupanya sebab pahala-pahala yang selamat. Apa maksud pahala selamat? Infak yang kita bagi, kita lupakan. Bayangkan di situ ada budak mengaji Quran. Esok dia hafal Quran. Nanti dia pula jadi pengajar, tenaga pengajar, mengajar Al-Quran. Selama itulah kita dapat benarkan hadis Nabi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamhu. Orang yang terbaik ni orang yang belajar Quran dan mengajar. Kita yang tak ada ni dapat tumpang juga alhamdulillah. Dan untuk kita mengajak ramai lagi berinfak ini, pastinya Ustaz nak sampaikan pesananlah untuk mereka. Baik, insya-Allah di ujung ini ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton kat rumah, sukalah untuk saya sebut kat skrin TV kita pun ada maklumat tentang kompleks pendidikan Islam Darul Faizin kita ini. Bolehlah kalau nak scan QR ke, kita nak direct bank in ke dan sebagainya. Sebab apa? Sumbangan kita yang nampak kecil daripada rumah sebenarnya dia manfaat yang sangat besar untuk ummah. Kita memberi bukan sebab kita ada, tapi sebab nak sama-sama tumpang kebaikan, pahala dan manfaat. Jadi jom ambil keberkatan hari Jumaat, sumbangkan walau sedikit, mudah-mudahan ia jawapan kita depan Allah ke akhirat nanti. Inilah sumbangan aku untuk agamamu ya Allah, untuk rumahmu, untuk ilmumu. Mudah-mudahan jadi sebab Allah redha, Nabi bagi syafaat dan kita ke syurga Allah. Jadi jom kita infak sama-sama insya-Allah. Boleh scan lah QR code ke direct bank in ke insya-Allah, sama-sama untuk kebaikan agama dan akhirat kita insya-Allah. InsyaAllah dan mudah-mudahan ianya dipermudahkan urusannya, dapat dicapailah lagi 2.4 juta itu. Apa pun kita nak ucapkan, terima kasih kepada PUIZ, Duta Pembangunan Kompleks Mahat Darul Faizin Melaka, dan pastinya kita mengharapkan agar anda yang menonton ini juga ada peluang untuk berinfak dan menyumbangnya. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Baik, kita terus nak bersama dengan rakan tugas saya Nas, silakan. Terima kasih Rina, terima kasih banyak-banyak. Wow, dengan wawancara yang begitu mantap sampai ditinggalkan kita 2 minit saja. Rina, terima kasih. Silalah. Lonely saya di sini. Bersendirian. Jadi, jangan lupa untuk bersama MHI esok 5 November. Oh, hari yang hari penentuan. Hari penentuan calon. Jadi, sudahkah Rina bersedia untuk memilih calon anda? Kita saksikan dahulu calon-calon yang akan menyerahkan borang mereka esok, borang pencalonan esok dari 9 hingga 10 pagi dan kita akan membuat liputan berkenaan dengannya di Malaysia hari ini. Ya, tepat sekali. Dan kepada anda pengundi-pengundi pula, jangan lupa untuk menyemak di www.mysprsemak.spr.gov.my. Adakah anda pengundi yang berdaftar? Kalau belum, sila daftarkan diri sekarang. 14 hari. Sekarang. Oh ya, betul kan? Kita kena scan saja. Mana tahu jangan jadi pengundi hantu. Okey, jadi kita akan berehat sekali. Kita akan jumpa esok hari Sabtu ya. Jumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum.